Ini bab had arak, yakni minum arak. Had kerana minum arak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW telah dibawakan kepada baginda seorang lelaki yang telah meminum arak. Maka baginda menyebatnya dengan 2 batang pelepah tamar, kira-kira 40 sebatan. Qala, perawi berkata, yakni Anas bin Malik, wa fa'alahu Abu Bakar. Abu Bakar juga melakukan demikian, yang bertindak demikian. Apabila Umar memerintah, beliau bermesyuarat dengan orang ramai, yakni para sahabat Nabi SAW. Maka Abdurrahman yakni bin Auf berpendapat akhaffal hudud, ataupun mencadangkan akhaffal hudud, yakni had kerana meminum arak ini biarlah sama seperti had yang paling ringan, iaitu 80 sebatan. Kerana itu Umar memerintahkan supaya orang yang meminum arak disebat sebanyak 80 sebatan. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas juga, lagu tu jugalah lebih kurang. Fadzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Diriwayatkan daripada Anas lagi bahawa Nabi Allah SAW telah menyebat orang kerana minum arak dengan pelepah tamar dan kasut. Kemudian Abu Bakar menyebat 40 sebatan. Apabila tiba zaman Umar memerintah, wadanan nasu minar rif wal qura, dan orang ramai telah pun hampir ke kampung-kampung dan ke desa-desa. Qala, Umar bertanya, yakni dalam perbincangannya, ma tarawna fi jaldil khamri, apa pendapat kamu, apa pandangan kamu berhubung dengan menyebat orang kerana minum arak itu? Maka Abdurrahman bin Auf mencadangkan, katanya, ara, saya berpendapat engkau menetapkan sebatan ke atas orang yang minum arak itu seperti had, yakni sebatan yang dikenakan dalam had yang paling ringan. Qala, perawi berkata, kerana itu Umar menyebat orang yang minum arak sebanyak 80 sebatan. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan mithlahu, serupa tu juga dari segi lafaz dan maknanya. Dengan sanad yang lain pula, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas lagi bahawa Nabi SAW memukul orang kerana meminum arak dengan sepatu, ini kasut dan jarid, yakni pelepah tamar, sebanyak 40 sebatan. Kemudian beliau menyebutkan sama seperti makna hadis mereka berdua yang telah tersebut sebelum ini, tetapi tidak disebutnya arif, yang di perkataan kampung-kampung dan desa itu tak ada. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Hudain bin Al-Munzir Abu Sasan, beliau berkata, aku pernah menyaksikan Uthman bin Affan ketika dibawakan kepadanya Walid yang telah bersembahyang subuh 2 rakaat. Kemudian dia berkata, aku tambah lagi kepada kamu, yani nak aku tambah lagi kepada kamu. Fasyahida alaihi rajulani, 2 orang telah menjadi saksi ke atasnya. Salah seorang daripada mereka ialah Umran, menjadi saksi untuk apa? Bahawa dia telah minum arak. Dan yang seorang lagi annahu ra'ahu, bersaksi bahawa dia telah melihat Walid yataqayyab, muntah, yakni dengan mengeluarkan bau arak. Faqala Uthman,
Maka Uthman berkata, innahu lam yataqayya hatta syaribaha. Bila dia muntah, tentulah dia minum. Jadi bila dia memuntahkan arak, tentulah dia minum arak. Tidak dia muntah, melainkan dia minum, kerana dia minum arak tu. Faqala, dia pun berkata, hai Ali, kamu bangkit dan pergi sebat dia. Ali pun berkata, kamulah bangun hai Hasan, sebat dia. Hasan berkata, tahu membeli, tahulah membayar. Walli harraha man tawalla qarraha. Biar orang itu menanggung kepanasannya, iaitu orang yang telah menerima kesejukannya. Orang yang mendapat kesejukan, mendapat sedap tu, biar dia berasa tidak sedap, kata. Mana kalau kita bahasa Melayu ni kata, tahu membeli, tahulah membayar. Gitu. Faka'annahu wajada alaihi, semacam Ali marah terhadapnya, yang terhadap Hasan itu. Bila Hasan kata begitu, dia pun kata, hai Abdullah bin Ja'far, kamulah bangun pergi sebat dia. Abdullah pun menyebatnya, dalam keadaan Ali membilang pukulan itu berapa kali, sehingga sampai 40 sebatan. Ali pun berkata, berhenti, sudah. Thumma qala, kemudian beliau berkata, Nabi SAW telah menyebat sebanyak 40 sebatan, yakni kerana orang minum arak. Abu Bakar juga telah menyebat 40 sebatan. Umar 80. Tapi Umar 80, kata dia. Semuanya adalah sunnah. Wa hadha ahabbu ilayya, bagaimanapun yang ini lebih aku sukai. Dalam riwayatnya, Ali bin Hujr menambahkan, Ismail berkata, saya telah mendengar hadis Ad-Danaj daripadanya, tetapi saya tak ingat. Saya tak ingat. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali, beliau berkata, tidak aku laksanakan hukuman had ke atas sesiapa pun, lalu dia mati kerananya, dan aku berasa sedih kerana kematiannya itu, melainkan orang yang minum arak. Kerana jika dia mati, aku akan membayar diat kepadanya, yakni kepada keluarga dia lah. Kerana Rasulullah SAW tidak menentukan sunnah dalam hal ini. Ini bab qadar aswab, sebatan dalam hukuman ta'zir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sulaiman, daripada Bukair bin Al-Ashaj, beliau berkata, ketika kami sedang berada dekat Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman bin Jabir datang kepadanya. Dia pun menceritakan kepadanya yani hadis, fa aqbala alaina Sulaiman, Sulaiman pun menghadap kami. Lalu dia berkata, Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan kepada saya daripada ayahnya, daripada Abi Burdah, bahawa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh disebat seseorang lebih daripada 10 sebatan, kecuali dalam mana-mana had Allah, ataupun kerana melanggar mana-mana had, kerana melakukan sesuatu perkara yang dikenakan hukuman had, gitulah. Dan ini dalam bab ni hanya ada saja hadis. Kita tengok semula. Babu haddil khamri, ini had arak. Jadi kita tengok dulu dalam Imam Nawawi tu, syarah dia tu, Abdurrahman berkata, asal ni hadis mula-mula tu, dia kata akhaffal hudud 80. Akhaffa tu, jadi akhaffa tu, baca lagu tu sebagai apa dia tu. Jadi baca lagu ni sebagai dia tu, kalau dari segi nahwunya, jadi maf'ul kepada fi'il yang mahdhuf. Jadi akhaffa, sebab tu baca bagi rata.
Kalau nak kiranya hak zahirnya, dia kena baca akhafful hudud samanuna, gitu. Tapi oleh kerana tamani, tak boleh nak baca akhaffu, kena baca akhaffa. Jadi akhaffa tu jadi ke dia, orang panggil dari segi nahunya jadi maf'ul bagi fi'il yang mahdhuf. Yani ijlidhu akhaffal hudud. Jadi ataupun mansub, orang panggil satu lagi kaedahnya mansub binaz'il khafid. Dinasabkan dia tu kerana dibuang haraf khafat. Haraf khafatnya mana? Iaitu seperti yang tersebut dalam riwayat satu lagi, riwayat bawah tu. Abdul Rahman kata ara an taj'alaha ka'akhaffi. Ka'akhaffi tu. Situ ada kaf. Jadi mana akhaffa di sini? Kira-kiranya dari segi nahwu jadi mansub binaz'il khafid. Mana khafidnya? Ka tu, hak buat tu. Diperjelaskan oleh riwayat kemudian. Jadi engkau sebatlah dia seperti sebatan yang paling ringan dilaksanakan dalam hukuman had, iaitu 80 sebatan. Yang ni hak ada dalam Qurannya tentang had ini ada 2-3. Satu hak minum apa ni, hak curi. Hak curi faqta'u aydiyakum, kerak tangan. Yang keduanya sebab juga orang berzina, iaitu 100 sebatan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 sebatan. Hak lagi fajliduhum thamanina jaldah, kamu sebatlah mereka, yang orang yang menuduh orang berzina itu 80 sebatan. Yang tersebut di dalam Al-Quran, hak paling kurangnya hukuman had ni iaitu 80 sebatan. Abdul Rahman bin Auf kata kamu sebat, yang ni mengikut sebatan yang paling kurang yang tersebut di dalam Al-Quran, iaitu 80. Gitu. Jadi daripada itulah Umar maknanya sebat 80. Baiklah. Kita tengok lagi syarah Imam Nawawi. Dia kata ara an taj'alaha, saya berpendapat engkau tentukan hukuman terhadap orang minum arak ni iaitu akhaffal hudud, yakni al-mansus 'alaiha fil Quran, yakni hukuman hudud yang tersebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Hak paling ringan gapo dia? Iaitu beberapa had yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama haddus sariqah, hak tu kerak tangan. Wa hadduz zina jaldu mi'ah, 100 kali sebatan. Wa haddul qadhf, iaitu 80 sebatan. Faj'alha 80 ka akhaffi hadhihi al-hudud. Itu makna dia. Jadi engkau tentukan 80 seperti had yang paling kurang, yang paling ringan yang tersebut dalam Al-Quran itu, iaitu 80. Lepas tu Imam Nawawi kata wa fi hadha, jadi dalam hadis ini pengajaran yang kita dapati dalam hadis ini ialah harus qiyas dalam bab ini. Wastihbab musyawaratil qadi wal mufti ashabahu wa hadiri majlisahu fil ahkam. Dan elok maknanya hakim itu dia berbincang dengan orang lain. Begitu juga mufti, dia bincang dengan sahabat andai dia, kawan-kawan dia, ataupun orang yang ada dalam majlis dia tu dalam perkara hukum ni, molek buat lagu tu. Itu Imam Nawawi kata. Lepas tu Imam Nawawi sebut lagi, dia tidak syarah semua. Imam Nawawi dia syarah tepat-tepat. Lepas tu Sayyidina Ali katakan, dia kata Nabi sebab 40, Abu Bakar 40, Umar sebab 80. Wa kullun sunnatun, semuanya adalah sunnah. Kata dia. Jadi Imam Nawawi tulis dalam syarah dia, wa kullun sunnatun tu apa maknanya? Semua tu hak Abu Bakar buat, hak Nabi buat tu 40 tu sunnah. Hak Sayyidina Umar buat 80 tu pun sunnah juga. Maknanya hak Nabi buat dan Abu Bakar buat tu sunnah yang boleh diikuti. Begitu juga hak Umar buat tu. Tetapi hak Nabi SAW dan Abu Bakar buat itu lebih aku suka, kata dia. Sayyidina Ali kata, walau bagaimanapun hak Umar buat tu pun sunnah juga, kata dia. Gitu. Hak ni lebih aku suka. Hak ni tu hak mana? Kalau nak kira hak dekat tu, hak Sayyidina Umar tu 80, lebih aku suka. Tapi sini tidak. Maksudnya hak 40 tu, hak tersebut sebelum itu.
Mana hak dia sebab, hak dia buat. Kan dia suruh tu, bila sampai 40 berhenti padan. Sudah. Dia kata, mana hak isyarat kepada hak tu. Hak lebih dia sukanya, hak semua dia buat tu lah 40. Lepas tu dia suruh berhenti. Sebab Nabi pun buat lagu tu, Sayyidina Abu Bakar pun buat lagu tu. Dalam hadis ini terdapat pengajaran bahawa perbuatan seseorang sahabat itu sunnatun yu'malu biha, adalah sunnah yang boleh kita amalkan. Dan ini bersesuaian dengan sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kamu mestilah berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin. Kamu gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kamu. Mana pegang teguhlah, pegang kemah tu. Jadi hak Sayyidina Ali kata Sayyidina Umar buat tu pun sunnah juga, sunnah berlaku. Ini menunjukkan serupa dengan hak Nabi kata tu lah. Khulafa'ur rasyidin tu dia sebut sunnah juga. Dia tidak kata bid'ah. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi. Wa ammal khamru, dia sebut, tak payah bacalah, terjemah sekali. Ijma' orang-orang Islam. Ini Imam Nawawi sebut tentang haramnya minum arak. Dan ijma' mereka tentang wajibnya had ke atas orang yang minum arak, sama ada minum sedikit ataupun banyak. Itu hak ijma'. Mereka juga ijma' bahawa orang yang minum arak tidak boleh dibunuh. Hukumannya bukan hukuman bunuh. Walaupun berulang kali dia melakukan kesalahan itu. Demikianlah disebutkan ijma' ini oleh Tirmizi dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Tapi Qadhi Iyad ada menukilkan daripada sekumpulan ulama yang syadz, yang ganjil. Mereka mengatakan, mereka berpendapat dibunuh orang yang minum arak selepas disebab 4 kali. Mana minum arak? Sebab dah kena hukum ada. Minum pula. Sebab pula. Minum pula. Sebab pula. Selepas 4 kali minum pula, bunuh. Itu ada yang berpendapat begitu, kata Qadhi Iyad. Wa hadzal qaul, kata Imam Nawawi, batilun mukhalifun li ijma'is sahabah. Ni pendapat ini karut, kata dia. Tak betul dan bercanggah dengan ijma' sahabat dan ijma' orang-orang kemudian daripada mereka lagi, bahawa orang yang minum arak itu tidak boleh dibunuh walaupun berulang kali, lebih daripada 4 kali pun. Lepas tu orang kata ada hadis tu pada 4 kali itu bunuh. Imam Nawawi jawab, hadis itu mansukh, sudah mansukh. Sekumpulan ulama mengatakan ijma' sahabat itu menunjukkan bahawa hadis hak kata lepas 4 kali minum arak tu bunuh sudah mansukh. Takkan sahabat ni nak sepakat atas sesuatu yang tidak dimansukhkan? Sahabat sepakat mengatakan tidak dibunuh, padahal takkan mereka tu tak tahu bahawa ada hadis hak sebut lepas pada 4 kali itu bunuh? Dah tahu, macam mana dia langgar tu? Tentu sekali mereka tahu bahawa hadis itu sudah mansukh. Wa qala ba'dhum, sebahagian ulama mengatakan hadis itu dimansukhkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seseorang Islam melainkan kerana melakukan salah satu daripada 3 perkara ini. Yang pertama, bunuh orang. Yang kedua, as-sayyibuz zani, pezina yang sudah pun muhsan, yang kita sudah bincang dah dulu. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dirinya dari jemaah muslimin. 3. Jadi tak ada sebut minum arak. Maknanya hadis ni memang dipakai. Tidak ada siapa pun yang mengatakan mansukh ini. Berarti hak kata minum arak lepas pada 4 kali kena bunuh tu sudah mansukh. Hak tu yang kena mansukhnya, dimansukhkan oleh hadis ini. Habis. 2 masalah. Masalah yang ketiga, Imam Nawawi sebut khilaf ulama tentang qadar had khamar. Minum arak ni sebanyak mana hak kena hukuman ni? Sebanyak mana? Syafi'i, Abu Thawr, Daud Zahiri
dan ahli zahir yang lain dan lain-lain lagi mengatakan had, qadar had itu berapa banyak, berapa sebatan, iaitu 40 sebatan. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi Imam Syafi'i berkata imam boleh mengangkat bilangan sebatan itu sampai kepada 80. 80 boleh, itu terpulang kepada pemerintah. Tetapi asalnya ialah 40 sebatan, sekat 40. Lepas pada tu terpulang kepada imam, tidak mestilah lebih daripada itu. Wa takunu ziyada 'ala al-40 ta'zirat. Hak lebih daripada 40 tu Imam Syafi'i kata hukuman ta'zir, hak tu sebagai ta'zir. Hak hukuman hadnya sekat 40. Hak lebih daripada tu adalah hukuman ta'zir. Kita sudah bincang dah gapo dia had, gapo dia ta'zir dulu, bincang dah tu. Pasal apa? Pasal dengan sebab minum arak ni dia boleh menyebabkan hilang akal. Tu. Boleh membawa ke situ. Dan boleh mendorong seseorang tu menuduh orang lain berzina. Bahkan boleh membawa seseorang itu membunuh orang lain pun boleh. Dan macam-macam lagi gangguan yang boleh dilakukannya terhadap orang. Dan dia boleh meninggalkan sembahyang dan lain-lain lagi. Minum arak tu saja 40. Sama ada dia ganggu orang kau tidak ganggu orang kau, jadi lagu mana tinggal semaya kau tidak tinggal semaya kau, memang gitu. Tetapi apabila seseorang itu minum arak, biasanya dengan dia minum arak tu dia boleh buat apa saja. Jadi yang jadi lebih tu sampai 80 tu sebab ada tadilah kemungkinan tadi tu. Dan oleh kerana kemungkinan itu sesuatu yang tidak tetap, maka hukuman itu dilaksanakan sebagai hukuman ta'zir saja. Tidak hukuman had. Ta'zir ni boleh terpulang kepada imam lah. Qadhi Iyad menukilkan daripada jumhur salaf dan fuqaha, di antara mereka Malik, Abu Hanifah, Auza'i, Thawri, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat had orang yang minum arak ni 80 sebatan. Pula. Jadi ada khilaf situ. Ada yang kata had dia 40, ada yang kata 80. 80 tu had. Hak tadi hak kata 40 tu kalau lebih, macam Imam Syafi'i kata lebih tu, hak tu sebagai ta'zir, lebih. Ada pula yang mengatakan ni hak dia bilas ni. Malik, Abu Hanifah, orang tu orang ni hak ni 80 tu semua tu adalah sebagai hukuman had, bukan sebagai ta'zir. Tidak. Mereka berhujah. Jadi orang kata 80 hak minum arak ni 80 sebatan tu apa hujah dia? Hujah dianya inilah sudah berlaku ijma' sahabat. Mana bila Sayyidina Umar buat keputusan begitu tu, dia bincang dengan sahabat-sahabat, tak ada siapa dia bantah, tak ada siapa dia kata kan. Gitu. Dan hak Nabi SAW sebab 40 tu bukan untuk tahdid, kata dia, bukan untuk menentukan hak dia sekat 40 ya. Dah. Ada mana kata. Bukan untuk menunjukkan tahdid. Yang ni berhenti sekat tu, tak boleh pergi dah lebih daripada tu. Sebab itulah ada mana pegang. Dalam setengah riwayat tadi yang kita baca tadi, dia ada sebut nahwa arba'in, kira-kira 40. Kalau 40 dia mesti kena kata 40 tepat. Kira-kira ni mana ada boleh lebih, ada kurang tu. Situ kata dia tidak menunjukkan hak kata 40 tu untuk tahdid ataupun sebagai suatu ketetapan yang tidak boleh dilanggar, tidak. Sebab ada dalam riwayat sebut nahwa, kira-kira, lebih kurang. Lebih kurang. Gitu. Hujjah Syafi'i pula, ini kata Imam Nawawi dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahawa Nabi SAW telah menyebat orang minum arak ni 40 sebatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang kedua. Adapun tambahan Umar itu, dia kata itu ta'zirat, itu ta'zir. Ta'zir ini memang terpulang kepada imam. Jika dia nak lakukan boleh, kalau dia tidak nak lakukan pun boleh juga. Ini tengok kepada maslahat lah, keadaan, bergantung kepada keadaan. Kalau difikirnya sesuai ditambah, ya. Kalau tidak, sekat tu, sekat 40. Dia kata. Jadi Umar fikir ada maslahatnya kalau dia tambah daripada 40. Ada hak dia tambah daripada 40 tu sebagai ta'zir. Dia buat lagu tu.
Tapi Nabi SAW dan Abu Bakar tak nampak gitu, sebab pada masa dia tidak perlu. Tidak perlu, sekadar tu pun sudah memadai dah. Ada orang kemudian dia lebih gerah kepala kira-kiranya. Jadi Sayyidina Umar fikir patut lebih lagi daripada tu. Tetapi hak lebih tu, ini mengikut Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia, hak lebih tu Sayyidina Umar buat sebagai takzir. Hak hadnya 40. Gitu. Wa ammal arba'un, hak 40 itulah had yang ditentukan. Yang tak dapat tidak, hak tu mesti kena lagu tu. Kalaulah lebih daripada tu merupakan had, tentu Nabi tak tinggal, Abu Bakar tak tinggal, mesti dia buat lagu tu lah. Had ni tak boleh buat kurang lebih, kena cukup-cukup. Kalau memang had, apa yang Nabi tinggal tu, Sayyidina Abu Bakar pun tinggal juga, apa? Dan Sayyidina Ali juga tidak meninggalkan amalan hak 40 tadi. 40 sebatan. Lepas pada Sayyidina Umar, kan tadi peristiwa zaman Sayyidina Osman, dia sebab sekat 40, lepas tu sampai 40 cukup. Padah, sudah. Dia kata. Mana dia pun pakai 40 juga. Jadi orang hak kata ijma' kata 80 ni tidak tepat. Kalau sudah ijma', lagu mana Sayyidina Ali buat lagi? Hak tak support. Itu selepas daripada zaman Sayyidina Umar. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Ali tidak fikir sudah berlaku ijma', dan tidak jadi ijma' lah bila dia sudah buat tak support. Kerana itu Ali berkata semuanya sunnah. Sunnah tu ada dari segi hak 40 tu sebagai had, hak lebih lagi tu sebagai ta'zir. Memang ada sunnah ta'zir ni boleh lebih. Misalnya orang yang berzina, hak asalnya sebab 100 sebatan. Nabi SAW buat negeri setahun tu, hak tu apa? Masuk dalam had tu. Kan kita sudah bicara dulu, ramai ulama mengatakan hak buat negeri setahun tu bukan hak, hak tu sebagai takzir. Mana boleh tambah daripada hak had sebagai takzir, boleh tambah. Begitu juga hak ni, dalam bentuk pukulan tambah boleh. Gitu. Maknahu al-iqtisar 'ala al-40 wa bulugh al-80. Hak sampai 40 tu sebagai ketentuan, dan kalau sampai 80 sebagai takzir, itu adalah sunnah. Inilah pendapat Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan inilah hak zahir daripada hadis-hadis. Kalau kita perhati zahir hadisnya begitu. Lepas tu dia sebut hak ni hak kata 40 ni kalau orang merdeka. Kalau hamba separuh daripada tu. Supaya dengan masalah zina juga, kalau orang merdeka 100, orang hamba separuh lah 50. Begitu juga qadhaf, had menuduh orang yang berzina, menuduh orang berzina. Jadi had dia hanya 80 sebatan. 80 sebatan. Tapi kalau hamba separuh, 40. Wallahu a'lam, kata dia. Wa ajma'atil ummah, ijma' umat juga, Imam Nawawi sebut ni, bahawa orang yang minum arak itu dikenakan had, sama ada dia mabuk ataupun tidak. Kena had. Ijma' juga. Khilaf ulama, tapi ada khilaf ulama tentang orang yang minum nabil, iaitu arak selain daripada air perahan anggur, hak lain-lain lah daripada bahan lain yang memabukkan. Syafi'i, Malik, Ahmad rahimahumullah ta'ala dan jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengatakan haram. Hak lain-lain itu haram juga, dan dikenakan sebatan orang yang meminumnya, seperti orang yang minum daripada buah anggur lah, arak yang dibuat daripada buah anggur tu. Sebab tu sama ada dia beriktikad harus minum tu ataupun beriktikad haram belaka, mana kena sebab semacam gitu, kena sebab semacam. Kalau dia beriktikad harus pun kena sebab juga, mengikut jumhur ulama. Wa qala Abu Hanifah wal Kufiyun, Abu Hanifah dan orang-orang Kufah, ulama-ulama Kufah kata tidak haram. Dia kata tidak haram minum nabit hak lain ni, hak bukan daripada buah anggur tu. Dia ada perincian dia lah, nanti kita akan sebutkan kemudian. Dan tidak dikenakan had orang yang meminum selain daripada hak tu, selain daripada hak diperbuat daripada buah anggur itu.
Wa qala Abu Thawr, Abu Thawr ini juga seorang mujtahid juga di zaman tu. Dia kata haram. Haram. Imam Abu Hanifah saat ini kata tidak haram kan? Dia kata haram. Yujladu bi syurbihi man ya'taqidu tahrimahu. Orang yang mempercayai minum hak lain-lain selain daripada arak yang dibuat daripada buah anggur tu, dia percaya, dia iktikad haram, maka orang ni kalau dia minum kena sebab juga. Tetapi kalau orang yang beriktikad harus, boleh bagi dia halal, bagi dia nya halal, maka tidak dikenakan had mengikut Abu Thawr. Gitu. Jadi kita baca hak ni dulu, kita tengok ni dulu hak Imam Nawawi sebut. Lepas pada tu dia kata Imam Nawawi syarah, jaladahu bi jaridatain nahwa arba'in. Nabi SAW menyebat orang yang minum arak tu dengan 2 batan pelepah tamar. Nahwa arba'in, kira-kira 40 sebatan. Jadi orang hak kata 80 sebatan tu, setengah kata dia tak ada sunnah. Hak tu ijtihad seperti tadi lah, ijtihad saja. Setengah ulama kata tak, ada sunnah. Mana sunnah? Ni hadis ini. Sebab Nabi SAW pukul dengan 2. Bila 2 40 tidak 80. Kata dia 80 dah lah. Situ kata dia 80 ni, ambil situ. Bukan ijtihad Sayyidina Umar saja, mana-mana dia ada. Sebab tu kita kata 80 tu had, kata dia. Tadi kan Imam Nawawi bila orang ni kata 80 tu had. Had kok mana? Dalam 40 pun 2 tu 2. Bukan sah. Bila 2 jadi 80, tidak 80 kan? Gitu kata dia. Ikhtalafu fi ma'nahu. Ulama berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Apa makna? Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, mereka berpendapat jaridatain kanata mufradatain. Nabi SAW sebab dengan 2 pelepah tamar tadi suku-suku. Kata dia suku-suku. Mana hak ni katakanlah sebab hak ni 20. Lepas tu pecah kau misalnya, buat ambil satu lagi 40 kata dia. Bukan 2 tu sekali kapuh gitu dah. Dia faham lagu tu. Bi kulli wahidah minhuma adadan, sehingga cukup 40. Mana satu-satu. Gitu. Orang-orang lain pula kata dia orang hak berpendapat kata had minum arak di 80, dia kata Nabi SAW kapuh 2 tu. Gabungkan 2 tu dengan pukul dengan kedua-duanya 40 sebatan. Jadi jumlahnya 80 kata dia. Tapi Imam Nawawi, moga dia Syafi'i kan, dia terjih Syafi'i lah, dia kata takwilan ashab kita, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i itu lebih nyata, lebih jelas kata dia. Hak tu lebih terang kata dia. Sebab riwayat yang lain menjelaskan bahawa 40. Lepas tu hak Sayyidina Ali buat tu dia sebab tu 40. 40. Bukan dia sebab dengan 2. Dah. Lepas tu ada juga riwayat yang sebut memang 40. Tak ada sebut 2. Apa ni pelepah tamar tu tak ada. Hak tu hak lebih terangnya kata dia. Lepas tu Imam Nawawi sebut lagi, ni dalam syarah dia ni, Nabi SAW pukul dengan 2 batang pelepah tamar. Dalam riwayat yang lain dengan pelepah tamar dan kasut. Tadi kan ada kan kita jumpa dah. Jadi tak kira lah, dia tidak serupa sebab hak kes lain. Minum arak dia agak ingin. Jadi kalau pukul dengan kasut, pukul dengan kasut, kira lah tu sah. Gitu. Kira je. Pukul dengan selipar, sah. Pukul dengan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari ke apa ada semua. Pukul dengan kain, pulah-pulah kain, bahan-bahan dengan serban tu kau misalnya kita kata pulah-pulah bahan-bahan. Itu kira juga. Kira juga. Ijma' ulama ala husuli haddil khamri, mana telah terlaksana dah had minum arak ni dengan memukul dengan sebatan dengan umpama batang tamar tadi, pelepah tamar tadi, kasut wa atrafith thiyab, dan dengan hujung-hujung kain. Kalau pukul dengan hak tu pun jadi dah.
Imam Nawawi kata. Dan mereka berselisih pendapat tentang harus dengan saut, cemeti. Boleh ke tidak dengan cemeti? Pelepah tamah tu tak apalah. Cemeti ni lagi parah. Orang awak pukul kuda tu. Awak pukul kuda tu. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Hak asahnya, bila dalam fiqh Syafi'i ini dia kata bila asah itu bukan pendapat Syafi'i sendiri, tapi pendapat tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, orang-orang besar dalam mazhab Syafi'i, anak buah dia. Itu mana asah. Bila kata asah hak khilaf dia tu maknanya kuat juga. Itu mengikut kaedah fiqh Syafi'i, istilah tu. Bila kata asah, itu pendapat bukan pendapat Syafi'i sendiri, pendapat anak buah dia. Tetapi ada anak buah yang lain tidak kata lagu tu, dia kata tak boleh, cemeti tak boleh. Hak tu pun kuat juga. Gitu, mengikut kaedahnya. Tetapi sebahagian ashab kita syad. Ni mana ada juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini, pendapat dia tu ganjil, sebab dia mensyaratkan untuk terlaksananya hukuman had orang minum arak ni kena pukul dengan cemeti, hak lain tak boleh. Hak tu ganjil, kata dia. Orang tak pakai hak syad itu, hak ganjil itu. Imam Nawawi sebut sini itu ganjil. Dia kata tidak harus. Hak ni orang ni kata tidak harus dengan kain, dengan kasut. Imam Nawawi kata wa hadza ghalatun fahishun mardud ala qailihi. Hak ni kesilapan yang teruk, kata dia, tertolak, kata dia. Ambil balik hak demo, tak saya orang tak terima. Makna gitulah, mardud itu dipulangkan kepada orang yang mengatakan begitu. Pasal apa? Pasal dengan dia berkata begini berarti dia menolak hadis-hadis yang sahih ini. Pendapat orang tak boleh diutamakan bila ada hadis. Dia dalam hadis ada. Di sini kita tengok Imam Nawawi ni dia Syafi'i itu Syafi'i tapi tidak serupa dengan orang lain. Dia tengok hadis. Kalau hadis zahir terang, dia pakai hak lain tolak. Tak pakai, kata dia. Karut lah macam-macam, dia bui parut-parut. Macam sini dia kata silap yang teruk tu, kata dia. Dan perlu dikembalikan kepada orang yang kata begitu. Ambil lah, orang tak terima, ambil demo balik. Boleh poket, maknanya gitu. Pasal bercanggah lawan hadis-hadis sahih ini. Tapi ada yang orang yang mengatakan boleh dengan cemeti itu, tapi dia kata syarat kalau dengan cemeti kenalah yang sederhana, jangan yang besar. Jangan lebih daripada kayu hak besar, jangan lagu tu. Kalau nak pukul dengan pelepah tamar, hak sederhana, kata dia. Jangan hak kering sangat, jangan hak basah sangat. Hak sederhana, kata dia. Dan dia pukul tu pula baina darbain. Pukul tu makna pukulan yang sederhana, jangan derah sangat, jangan kohong sangat. Gitu. Itu makna pukul di antara dua pukulan. Mana pukulan yang sederhana maksudnya. Dan dia tidak boleh mengangkat tangannya lebih daripada kepalanya. Tengok apa yang kita sebut dulu. Ada Imam Nawawi pun sebut juga dalam hukuman had ini. Orang yang nak sebab dia gini, tak boleh akak gini, hungar, tak boleh hungar, seperti yang dilakukan sekarang. Allah ni, hak undang-undang Allah ni, kalau kata hukum sebab tu lagu lain. Hungar, waktu akak gini, cabuk ni, daging pun cabuk. Tidak. Hukuman Islam tidak gitu. Mana Imam Nawawi sebut tak boleh akak lebih daripada kepala tak. Setengah ulama yang lain dia kata jangan nampak ketiak duduk gini, gitu sudah, gitu sudah. Jangan angkat, jangan lari, tak boleh. Setara tu. Bahkan dia mengangkat lengannya dengan angkat yang sederhana. Ni kalau hak kata angkat. Ada setengah ulama tu yang anak kata tadi, dia kata tak boleh angkat, gitu. Kalau angkat pun tak boleh tinggi benar, tak boleh. Setara tu. Kalau angkat setara tu. Tetapi hak moleknya hak kata ni, duduk sini, gini. Gitu. Falamma kana Umar, bila tiba zaman pemerintahan Sayyidina Umar,
orang-orang sudah hampir sampai ke kampung-kampung dan ke desa-desa. Jadi di sana banyaklah tanam pokok gotu, tanam pokok go ni. Jadi timbullah, lepas tu setengah-setengah tu baru masuk Islam. Dan setelah masuk Islam tu dia masih lagi duduk terikut-ikut dengan tabiat lama. Berahi minum arak. Jadi Umar pun bicara dengan sahabat-sahabat. Abdurrahman bin Auf kata akhaffal hudud. Kalau nak lebih pun nampaknya orang ni kah kepala ni, pulak ni. Jadi main-main. Jadi kita nak lagu mana? Jadi bila bicara tu Abdurrahman bin Auf kata hak paling kurang had, hak dalam Quran. Setara tu ini hak dalam Muslim. Yang mencadangkan 80 tu ialah Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau kita tengok dalam Muwatta Imam Malik, yang mencadangkan 80 tu bukan Abdurrahman bin Auf, tetapi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Tapi kedua-duanya betul. Abdurrahman bin Auf pun cadang juga, Sayyidina Ali pun cadang juga. Gitu. Sebab tu di sini dalam syarah Imam Nawawi ni pun ada sebut, dalam Muslim dan lainnya Abdurrahman bin Auf yang mencadangkan, dalam Muwatta dan lain-lain Ali bin Abi Talib. Kedua-duanya sahih kata Imam Nawawi. Dan sebab apa? Sebab mereka berdua tu mencadangkan. Ataupun kita boleh juga kata Abdurrahman bin Auf hak mula-mula kata Ali sokong. Ali sokong. Serupa juga. Begitu. Baiklah, kita tengok dulu saat ni dari segi had ini, seperti yang anda sudah sebut dah saat ni sebelum kita pergi lebih jauh lagi, iaitu had minum arak ni dia paling ringan, nak banding-banding dengan hak lain. Sehingga boleh dengan kain pun boleh, dengan kasut pun boleh, dengan selipar pun boleh. Boleh. Kalau tu apa tu berat tu. Tu apa tu? Kayu tu apa tu? Besar tu. Jadi kita kata tak sah tu. Hak lain, hak tidak lagu tu boleh. Dan kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan pukul 40 ataupun 80 ni adalah sebagai had. Gitulah. Sebagai had. Tadi kita sudah sebut dah, Imam Nawawi pun sebut dah, iaitu hak 40 ada, hak 80 pun ada. Hak kata 80 tu pun dia kata had. Hak kata 40, kalau 80 dia terima juga, hak tu sebagai ta'zir. Tetapi asasnya adalah had 40. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan hukuman ni, sebab ni dalam kes minum arak ni dia bukan had, hanya ta'zir. Ada. Termasuk yang berpendapat begini ialah Imam Tahawi, orang besar, dan ramai lagi yang lain. Tapi itu bukan pendapat jumhur ulama. Sebab apa? Mereka pegang mana? Mereka pegang hak mana? Satunya, sahabat ni khilaf. Ada yang kata 40, ada yang kata 80. Ada yang sebut adalah hadis ni nahwa, kira-kira. Kalau had sungguh dia tidak boleh main kira-kira lagu tu, dia betul kena tepat. Agak-agak tak boleh. Itu dalil yang menunjukkan bahawa ini bukan had, kata mereka lah. Walaupun orang lain jawab pula itu bab lain lah. Saja kita nak cerita ni ni. Jadi ada khilaf. Yang keduanya, dia kata ada hadis, banyak juga hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW beberapa kali membiarkan, tidak menghukum orang yang minum arak. Dia lepas gitu. Ada. Kalau hak sungguh tak boleh, dia mesti kena laksanakan. Apatah lagi Nabi, orang lain pun kena. Kalau tidak buat dosa, apatah lagi Nabi. Ada ketikanya dia biarkan begitu. Kerana walaupun kita kata kerana sebab-sebab tertentu, tak cara ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita tengok saat ni kan, yang kita baca Sayyidina Ali kata ni, akhir sekali yang kita baca saat ni, Sayyidina Ali kata, aku bila melaksanakan hukuman had ke atas seseorang, lepas tu kalau salahnya mati dia, aku tak rasa sedih.
Tapi kalau orang minum arak, berasa sedih, berasa bersalah. Dan kerana berasa bersalah itulah aku nak bayar dia. Sedangkan kalau hukuman hak sungguh, mana ada kena bayar dia, ganti rugi ke apa, tak ada. Mati-mati nak kan. Misalnya kena kerak tangan orang curi, kira-kiranya kerak tangan tak matinya mati katakanlah, adakah kena bayar ganti rugi? Tak. Sebab itu semua berlaku dalam pelaksanaan hukuman had. Tidak. Sebab itu Sayyidina Ali kata, kalau nya mati aku tidak berasa sedih hak lain. Sebab apa? Itu memang had, jelas. Tetapi kalau orang minum arak, tak. Kalau mati aku akan bayar ganti rugi. Sebab apa dia kata? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasunnah, tidak menentukannya. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukannya, maknanya ini bukan had. Hak ni nak kena hak dia kena ada dalam Quran. Adakah dalam Quran berhubung dengan orang yang minum arak? Tak ada. Dalam hadis, hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukannya. Jadi kalau Nabi, hak tu ada Nabi buat, itu dia buat sebagai takzir, bukan sebagai hak, untuk mencegah orang daripada minum arak. Sebab itulah kita tengok tak tetap tu. Tak tetap. Ada yang 40, ada yang kata lebih kurang, agak-agak 40. Lepas tu ada hak ketika dia lepas. Kalau hak sungguh, buat apa lagu tu? Maknanya Nabi SAW tidak menentukan sunnah ni sebagai suatu ketetapan, sebagai had. Bukan Nabi SAW tak pernah buat, hak Nabi buat sebab tu sunnah dah lah tu. Tapi sunnah itu bukan sebagai had, tetapi sebagai ta'zir. Itu kata Imam Tahawi. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, kena had. Minum arak kena had. Minum sikit, setitik pun, setengah itu ada khilaf. Ada yang mengatakan sekurang-kurangnya 1 perludahan, seperludahan sekali air liur kita ludah sebanyak mana? Sebanyak. Ada yang kata semulut. Gitu. Tetapi kalau arak dibuat daripada buah anggur, itu hak itulah yang termasuk dalam istilah khamr dalam bahasa Arab yang sebenarnya, hak tu. Yang ni buah anggur diperai dalam air sampai beberapa lama yang tidak dimasak. Lepas tu sampai dia menggila, orang panggil gelegok. Ketika tu ambil hak tu arak yang sebenarnya, semua ulama sepakat, tak ada khilaf. Itulah arak. Kalau minum hak tu kena. Walaupun sikit, walaupun tidak mabuk. Tapi Imam Abu Hanifah kata hak tu arak sebenar. Dalam Quran al-khamr, dia guna perkataan al-khamr. Hak lain-lain kalau dibuat daripada buah taman, dibuat daripada gandum, dibuat daripada lain-lain bahan lagi, daripada madu misalnya, itu tidak dikenakan had mengikut Imam Abu Hanifah, dan tidak dikatakan arak. Tidak haram. Kecuali kalau mabuk. Kalau mabuk itu ada khilaf. Kalau mabuk ada khilaf. Setengah ulama kata kalau mabuk pun tak. Dalam mazhab Hanafi lah ni, dalam mazhab Hanafi. Tapi Imam Muhammad, anak murid dia, serupa dengan orang lain juga, kata tak, semua hak nama, hak memabukkan dia kira arak dah tu, walaupun bukan daripada buah anggur. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Kalau buah anggur pun kalau dimasak, dimasak, direbus sampai tinggal 2/3, dah, tidak masuk arak. Tidak masuk arak. Jadi tidak kena hukum. Tidak kena hukum. Sebab apa? Ada syubhah di sini. Dia kata ada syubhah. Imam Abu Hanifah sikit ada syubhah, tak boleh laksanakan hukum. Tak boleh laksanakan hukum. Haram. Soal haram tu soal lain. Soal hukuman had ni kena ke tidak? Sebab dia terima hak sebab ni sebagai had. Jadi adakah dikenakan had orang yang minum hak lain? Tak. Mengikut dia Abu Yusuf, anak murid dia pun lagu tu juga. Dengan sebab itu, daripada dulu kita sudah bincang dah, kalau alkohol dibuat daripada hak bahan-bahan lain, hak bukan arak, itu tidak najis. Hak dibuat daripada buah anggur tu saja, hak tu mengikut Imam Abu Hanifah. Dia bukan setakat hak bab ni lah,
najis kau tidak najis, hak tu pun termasuk juga. Jadi kalau digunakan alkohol itu dalam air wangi kau, dalam makanan kau, dalam gapo kau, tidak apa, halal mengikut Imam Abu Hanifah. Sebab dia kira hak tu hak arak dalam istilah bahasa Arab yang sebenar. Cuma hak kemudian dia kata arak tu setiap yang mabuk itu hak kemudian. Dalam bahasa Quran hak asal tu arak yang dimaksudkan al-khamr tu hak mana? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Hak mana? Sebab al-khamr dalam bentuk makrifah tu ada yang maklum tu, maklum. Bukan khamran dalam bentuk nakirah tak, semua cara asal hak menutup fikiran, yang menghilangkan akal dah al-khamr. Dia ambil kira. Lepas pada tu di sini dia ada syubhah di sini, sebab syubhah dari segi bahasa tu tidak terang. Tidak terang. Bila tidak terang tak boleh nak dilaksanakan had mengikut Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama seperti Imam Nawawi katalah, dah hak lain-lain pun serupa. Jadi Imam Abu Hanifah dia ada bahagi ni hak jadi apa ni, jadi orang panggil arak lah kita kata ni, daripada macam-macam bahan. Hak lagu ni orang panggil gini dalam bahasa Arab, naqih. Hak ni orang panggil nabid. Hak ni orang panggil sakar. Hak ni orang panggil gini-gini, banyak istilah dia. Hak khamr itu hak jadi macam tadi, daripada buah anggur yang tidak dimasak. Tetapi kalau masak pun tak sampai 2/3, masuk juga arak juga. Begitu. Lepas pada tu di sini kita tengok dalam hadis ini, Sayyidina Ali mengatakan sunnah. Hak Sayyidina Umar buat tu 80 sebatan tu sunnah. Satunya sebab apa dia kata sunnah, seperti yang kita sebut tadi, kira-kiranya Sayyidina Ali faham lah. Jadi hak sahabat hak lain kata 80 tu dia faham daripada hak dua tadi, dua batang pelepah tamat. Bila 2 pukul 40 jadi 80. Itu sunnah. Maknanya asal tu ada, bukan kias dah. Sebab Imam Abu Hanifah kata nak kias tak boleh. Tak boleh ni. Bahad ni tak boleh kias. Tak boleh kias. Jadi kita serupa juga, kita tak boleh kias, kata dia. Dia dah arak tu memabukkan, hak lain-lain buat mana memabukkan, hukumnya sama. Tak boleh kias. Tak boleh kias. Hak tu saja. Serupa juga di sini. Takkanlah sahabat-sahabat tu nak guna kias semata-mata untuk menentukan had. Mesti dia tahu daripada sunnah. Sekurang-kurangnya hak tadi 2 tu, mana dia kira 2, mana 80. Satu. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Ali ni menganggap amalan sahabat itu sebagai sunnah, apalagi yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sebagai sunnah, bukan sebagai bid'ah. Orang-orang Syiah marah benar lah, dia buat nganying kepada Sayyidina Umar. Hak ni kata dia, Sayyidina Umar ubah hukum Allah, kata dia, hukum Nabi buat 40, dia tambah 80. Orang ahli sunnah dia duk ikut Sayyidina Umar, dia tinggal hak Nabi. Dia kata gitu. Padahalnya mengikut kita yang setuju ni Sayyidina Ali setuju juga. Kalau lagu tu Sayyidina Ali juga teruk jugalah. Dia kata tu kamu rekod saja. Dia kata tu kamu buat, kamu kata Sayyidina Ali kata. Sebenarnya tak. Dia kata. Di sini Imam Nawawi sebut ni. Jadi Imam Nawawi ada sebut ini menolak pendapat Syiah. Dia kata yang mengatakan hak ni tidak sunnah dan bid'ah Sayyidina Umar. Tak. Sayyidina Ali kalau kita tengok dia setuju dengan sahabat-sahabat yang lain, apalagi Sayyidina Umar, dan dia kata sunnah. Dengan itu kita tak boleh kata hak sahabat buat tu, kalau sahabat buat apalagi Khulafaur Rasyidin buat, bid'ah. Tak boleh kata. Jika sabit sahih kita tak boleh kata. Kalau kita kata tak kena lah. Ini kalau kita andaikan Sayyidina Ali kata gini ni,
dia tidak faham sahabat tu ambil daripada hak dua tadi tu, dua batang pelepah tamar tu, bila capur dua jadi 80. Mana Sayyidina Ali tak fikir gitu. Mana Sayyidina Ali faham ini ijtihad sahabat-sahabat semata-mata. Pun kalau kita kata gitu, dia kata sunnah. Mana kalau tak ada asal daripada Nabi pun sunnah juga. Sayyidina Ali kata sunnah juga. Sebab itulah dalam kitab I'tisam yang dirujuk oleh orang dalam bab cara ke bid'ah apa ni, dialah yang menyebutkan bid'ah ini bagi hakikiyah, bid'ah idhafiyah yang paling baik sebenarnya dalam peribahasa. Tapi dia tetap kata kalau sahabat buat, terutamanya Khulafaur Rasyidin, walaupun tidak ada asal, tak ada, kita tak tahu daripada Nabi, cuma tahu daripada dia ada buat, kita tak boleh kata bid'ah. Itu yang betul, tak boleh kata bid'ah. Sebab apa? Nabi SAW sendiri katakan, ini hadis yang kita baca Imam Nawawi mari, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu kena berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah. Di situ Syatibi bahas, maknanya kalau kita katakan hak sahabat buat ni ada asal daripada Nabi, lagilah kita tak boleh kata bid'ah. So lagi, maknanya kalau tak ada, kita tak tahu Nabi ada buat, tetapi jelas sahabat ada buat, kita tak boleh kata bid'ah juga berdasarkan hadis ini, kata dia. Sebab Nabi kata sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah. Nabi tidak kata bid'ah, tak ada. Kalau kita kata bid'ah, maknanya sahabat itulah yang mula-mula yang buat bid'ah, tak boleh tu. Misalnya hak semaya tarawih 20, sebenarnya hadis daripada Nabi SAW sendiri tak ada sahih 20 ke 8 ke, tak ada. Orang kata 8 ke apa ada, itu keliru. Keliru. Hak sebenarnya tak ada. Hak daripada Nabi SAW sendiri, hak adanya daripada sahabat. Jelas sahabat-sahabat buat dan imam-imam diterima 20. Itu riwayat yang sahih. Kita tahu. Jadi kita tak boleh kata itu bid'ah. Mengikut Syatibi, orang kata kerah tu pun, dia pun tidak kata bid'ah. Tak boleh kata bid'ah, kata dia. Sebab Nabi kata dah sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah. Itu so. Ada setengah-setengah orang yang nak mendaulatkan sunnah, nak mengamalkan sunnah, baguslah tu pada dasarnya. Tapi kadang-kadang dia jadi telajak. Hak telajak kita tak sih. Biar sederhana. Dia kata bid'ah. Kalau lagu tu mana imam-imam ni, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni buat bid'ah, Sayyidina Umar ni buat bid'ah. Dan Sayyidina Ali pun 20 juga, dan ramai lagi hak lain-lain. Ada banyak sekali riwayat yang sahih. Siapa sekat dia tu sahih. Jadi dia betul lah Ali bid'ah pula. Itu tak kena. Supaya juga dalam hadis, dalam Bukhari, dalam gapo pun ada Sayyidina Uthman, dia buat bal 2 kali hari Jumaat. Kita tak boleh kata bid'ah, walaupun zaman Nabi tak ada. Syatibi pun kata lagu tu. Jadi kita kena beringat, bila-bila kita nak sunnah ni jangan terlajak. Jangan terlajak. Hak betul-betul bid'ah tak apa, terima. Tapi hak belum lagi masih khilaf, jangan. Apalagi kalau ada asas yang kukuh. Ada asas yang kukuh, kita tak boleh kata begitu. Kadang-kadang kita terlalu borah sangat, itulah yang menyebabkan jadi orang yang tidak suka dengan orang yang bawa sunnah ni. Kadang-kadang dia kata dah, lebih masih khilaf lagi, dia kata dah. Jangan kita hak khilaf, biar khilaf. Tapi kalau hak sepakat, hak jelas raya, jelas tak apa. Tetapi kalau hak saat ni macam saat ni, hak ada Khulafaur Rasyidin buat terutamanya, kita tak boleh kata bid'ah. Sayyidina Muawiyah sembahyang witir serakaat. Orang kata apalah Muawiyah ni, sembahyang witir serakaat. Ibnu Abbas kata jangan, kata dia tu faqih, mujtahid. Faqih di kalangan sahabat ni mana mujtahid. Jangan kata. Boleh buat lagu tu, tak boleh kata bid'ah. Tak boleh kata bid'ah. Walaupun daripada Nabi SAW tak ada jelas. Wasasa serakaat misalnya tak ada lagu tu. Tapi Sayyidina Muawiyah ada buat. Bukan dia saja, ramai lagi sahabat yang lain. Takkan dia nak buat perkara macam tu kalau dia tidak tahu daripada Nabi SAW? Mesti dia tahu, cuma tak siapa kita. Ada kalanya orang dia tahu, tapi dia entah lagu mana jadi tak terwayak, ataupun wayak dah tapi orang tu lupa kan wayak pada orang kemudian. Tapi yang jelasnya dia buat.
kita tak boleh kata bid'ah benda yang seumpama itu. Gitu. Sebab sini pun Sayyidina Ali kata sunnah, dia kata. Tapi Sayyidina Ali sendiri di zaman Sayyidina Uthman dia 40. Maknanya kalau begitu lebih sesuai dengan pendapat Syafi'i lah. Sebab Syafi'i pun kata lebih daripada 40 tu bukan sebagai had tapi sebagai ta'zir. Sayyidina Ali pun terima tu. Dalam Muslim ni, dalam Muwatta', dan lain-lain sebut Sayyidina Ali pun setuju gitu. 80. Dilaksanakan di zaman Sayyidina Umar. Tapi bila zaman Sayyidina Uthman dia buat 40. Tak apa, ini menunjukkan bahawa dia berpegang 40 waktu sebagai had. Mana hak lebih daripada tu boleh berubah-ubah. Mungkin boleh naik sampai 80, mungkin kurang lagi. Mungkin tidak 40 saja. Jadi hak tu mana pendapat Sayyidina Ali tu lebih sesuai dengan Syafi'i kalau lagu tu. Lepas pada tu hadis yang kedua ni kita tak ada nak habis lagi ni. Hak Sayyidina Uthman ni Walid ni gubernur dia di Kufah, minum arak kononnya, kata ni adalah riwayat ni maya subuh 2 rakaat. Lepas pada tu dia tanya nak lagi. Dia paling tanya lepas sudah tu nak lagi. Dia tambah lagi, biar jadi 4. Kau lagu mana kau nak sembahyang? Mana kira-kira dia mabuk tu. Jadi tu imam dalam keadaan mabuk. Jadi ni panjang, jadi kita sekat tu dulu lah. InsyaAllah kita akan bincang akan datang. Ya kalau tu kalau aku mana ceritanya. Wallahu a'lam sekat tu. Wallahu a'lam.